Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita dapat sambung lagi majlis tazkirah dan muzakarah kita setelah kita berehat sebentar menghadapi bulan Ramadan dan juga Syawal. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita dapat sambung kembali pengajian kita berdasarkan kepada kitab Khus Aqidatak, muka surat 21. Syirik besar. Syirik ni sebelum kita masuk kepada perbahasan ya. Syirik maknanya menyengutukan. Menyengutukan ataupun menganggap Allah Subhanahu wa taala itu ada sekutu. Sekutu tu ada teman, ada tandingan, ada kuasa yang lain yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun sama dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga menganggap Tuhan itu berbilang, sedangkan banyak ayat-ayat Quran dengan begitu terang dan jelas. Qul huwallahu ahad, katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu satu. Dalam Quran dia ada sebut ahad, esa, boleh. Dan dalam pelajaran kita yang lalu kita sebut Allah Ta'ala ni kita boleh sebut satu dan kita boleh sebut esa. Kalau esa, qul huwallahu ahad. Kalau satu, wa ilahukum ilahun wahid. Jadi kalau orang yang tak mengaji cara tauhid melalui Quran dan hadis ni, dia jadi penin. Satu tak boleh sebut sebab satu boleh dibahagikan. Jadi syirik di situ. Dia duduk main pulas di situ. Dia duduk kona di situ. Sebab tu kita nak faham Quran ke, kita nak faham akidah ke, fiqh ke, tasawuf ke, tengok Quran. Apatah lagi kalau kita baca di dalam hadis-hadis Nabi cukup terang, cukup jelas, kerana hadis-hadis Nabi ini merupakan syarah ataupun pentafsiran kepada Al-Quran. Jadi syirik ini maknanya menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sama ada di sudut zat Allah Subhanahu wa taala, menganggap ada Tuhan yang lain daripada Allah, ataupun ada kuasa yang lain yang sama ataupun lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sifat-sifat Allah Taala ni sama dengan sifat makhluk, pun syirik juga. Sama dengan sifat makhluk, sifat mendengar, melihat sama. Tadi kita kata di sudut zat, yang keduanya di sudut sifat. Mendengar, melihat, berkata-kata sama, syirik juga. Ataupun menganggap perbuatan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan makhluk sama dengan perbuatan Allah. Kalau Allah Taala boleh menghidupkan, mematikan, menjadikan langit dan bumi, makhluk pun boleh buat macam tu juga. Itu termasuk di dalam perbahasan yang terkandung di dalam bab syirik. Menyengutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain di sini apa dia? Maknanya makhluk Allah, makhluklah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak sama, menyerupai akannya sesuatu. Jadi sekarang ni laisa kamitslihi syai', kita nak terjemah macam mana? Allah Ta'ala tak serupa sesuatu ke? Sesuatu tak serupa dengan Allah? Ke kita rasa sama je? Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu ke? Sesuatu tak serupa dengan Allah? Dia ada beza tu? Orang kata sama je lah. Maknanya sesuatu tak serupa dengan Allah Ta'ala, itu terjemah yang paling betul. Maknanya tak usah duk carilah. Bila kita kata sesuatu, maknanya makhluk. Semuanya bersifat mukhalafah. Maknanya tak sama Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang baru.
Apa beza syirik dengan kufur? Syirik dia lebih khas, lebih khusus. Maknanya menyekutukan Allah. Allah Ta'ala pun dia percaya. Tuhan-Tuhan yang lain pun dia percaya. Allah Ta'ala dia meyakini mempunyai kuasa, boleh memberi manfaat dan mudarat. Makhluk pun boleh memberi manfaat dan mudarat. Itu dia panggil syirik. Kalau kufur, dia lebih umum semua. Dia tak percaya. Allah Ta'ala dia tak percaya. Yang dia percaya Tuhan lain dia, selain daripada Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala dia percaya juga. Bukannya orang yang sebahagian daripada i'tiqad, pegangan dia percaya kepada Allah, sebahagian i'tiqad yang lain dia percaya kepada makhluk, dia tidak kafir. Dia tidak syirik. Termasuk di dalam perbahasan syirik juga. Okey, di sini dia kata syirik besar. Apabila disebut syirik besar, maka di sana ada syirik kecil. Syirik besar ini yang dapat membatalkan keislaman, keimanan, syahadah dia kepada Allah Ta'ala. Ni berat ni. Yang tu yang kita nak jaga. Syirik yang kecil ni dia dapat membatalkan pahala ibadat, iaitu dipanggil riak. Kalau batal wuduk pun kita takut. Bila batal wuduk, menyebabkan kita tak boleh semayang. Batal wuduk, kita susah hati. Batal semayang, kita susah hati. Batal puasa, batal zakat, batal haji, susah hati. Sebab ibadah bila batal, Allah Ta'ala tak terima ibadah kita. Tetapi setelah kita mengetahui sesuatu ibadah itu batal, macamnya semayang, puasa dan sebagainya, kita boleh buat lain. Contohnya batal semayang. Bila seseorang itu melakukan sesuatu perkara yang membatalkan semayang dia sahaja batal pada waktu itu. Adapun zakat dia tak batal, puasa dia tak batal. Dia baca Quran, pahala dia tak batal. Tetapi syirik, tuan-tuan, menyebabkan seluruh ibadat dia batal. Yang ni orang tak risau. Yang ni orang tak takut. Dia duk takut batal semayang, batal puasa. Nak masuk bulan puasa baru ni kan. Walaupun dah setiap tahun berpuasa. Duk hafal dah perkara-perkara yang batalkan puasa. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu sebahagian kitabnya disebut 10 perkara. Termasuklah masuk sesuatu ke dalam rongga. Masa kita kecil-kecil dulu, orang tua-tua tak bagi mandi di dalam sungai. Takut batal puasa. Punya susah hati kita pun sebulan tak mandi sungai. Sebulan tak mandi sungai sebab masuk sesuatu ke dalam rongga kan. Padahalnya masuk sesuatu ke dalam rongga tu istihad je. Di sudut hadisnya tak batal. Saya selalu dah bahas masalah tu kan. Dia orang ambil daripada hadis apa dia? Baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Tak boleh baligh bersungguh ketika istinsyaq. Maknanya masuk air ke dalam lubang hidung. Tak apalah, yang tu masalah khilaf. Takut batal puasa kan. Tetapi yang paling penting, yang tu pun kita kena takut batal ibadat-ibadat kita. Yang paling takut, yang paling kita bimbang, khawatir batal syahadah kita. Syahadah yang kita persembahkan kepada Allah dengan mengucap dua kalimah syahadah terbatal dengan melakukan salah satu daripada perkara-perkara yang syirik yang dapat membatalkan keislaman kita. Pertanyaan yang pertama, apakah berdasarkan kepada tajuk ini, pertanyaan yang pertama dalam tajuk ini, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Tinggal sembahyang dosa besar, derhaka kedua ibu bapa dosa besar, melanggar larangan Allah Ta'ala dosa besar. Tetapi yang paling besar daripada dosa-dosa yang besar disebut di sini, jawapan dosa yang paling besar adalah syirik. Tadi kita sebut apa? Mendua ataupun menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Dalilnya firman-Nya, ya bunayya la tusyrik billah. Siapa kata ni? Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah merupakan suatu kezaliman yang sangat besar. Siapa kata kepada siapa ni? Wahai anakku. Iaitu Luqmanul Hakim. Luqman yang bijaksana. Hakim maknanya bijaksana. Kita tahu tak siapakah Luqmanul Hakim? Adakah dia seorang nabi ataupun dia seorang hamba Allah Ta'ala yang soleh? Dia hidup di zaman siapa? Hebat Luqmanul Hakim ni tuan-tuan, sampai ada nama surah dalam Quran, surah Luqman. Ibnul Qasir menyebut di dalam kitabnya Al-Hidayah wan Nihayah bahawa Luqmanul Hakim, dibagi beberapa pendapat ulama, majoriti ulama kata dia adalah merupakan seorang
hamba Allah Ta'ala yang soleh. Dia sempat hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Dia orang yang cerdik, orang yang bijak. Dengan kebijaksanaan dan kecerdikan dia, dia nampak kesalahan-kesalahan, masalah-masalah yang besar dalam dunia ini adalah syirik. Sehingga pendidikan di peringkat awal, yang dia nasihati, yang dia ajar, yang dia bimbing, yang dia asuh anak dia supaya jangan syirik kepada Allah. Sebab itu kita tengok hadirin sekalian, walaupun ramai daripada kalangan manusia berjaya di dalam kehidupan dia, di dalam pelajaran dia, di dalam gerak kerja dia, di dalam sesuatu projek dia, sesuatu bidang yang dia cuburi. Bila dia berjaya di dalam sesuatu pendidikan, dia dapat sampai satu tahap yang tinggi, yang hebat, jadi pemimpin ke, dapat jawatan yang tinggi ke dalam masyarakat, dalam kerajaan, selalunya orang sebut apa? Ini jasa guru dia, rasa cikgu nu, ustaz ni. Tetapi kalau kita tengok dalam Quran, guru kita yang pertama adalah ibu bapa kita. Usah ceritalah guru tu hebat, alim macam mana pun, warak macam mana pun, pendidikan awal daripada rumah. Maknanya kita dapat ilmu semua ni daripada ibu bapa kita. Sebab itu bila kita baca surah Luqman, kita kena ingat bahawa pendidikan yang pertama asasnya daripada rumah ataupun daripada ibu bapa. Sebab itu kebanyakan yang kita tengok, bila anak-anak ni dalam masyarakat dah tak apa nak jadi, baru hantar sekolah. Dia dah pening di sekolah, di rumah dia, anak dia tak semayang ke, kuat main game, ada masalah, nak betulkan akhlak, dia hantar sekolah tahfiz, sekolah pondok umpamanya. Itu jadi masalah lah. Kadang-kadang dengan berkat pengajian agama ni jadi hebat juga. Betul, maknanya agama ni maknanya suatu ilmu yang ada keberkatan di sisi Allah, tetapi tak betul-betul sebagaimana yang dilakukan oleh nabi-nabi dan juga para sahabat. Maknanya yang pertama sekali di rumah tu dulu, bukan di sekolah. Okey, di sini dia kata, wahai anakku, jangan kamu syirik kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya syirik itu suatu kezaliman yang besar. Sebab apa dia kata syirik suatu kezaliman yang besar? Zalim maknanya buat naya. Naya ini terbahagi kepada dua. Yang tu selalu kita dengar di dalam kuliah. Pertamanya, kita buat zalim kepada pihak lain. Itu dia panggil zalim dah. Bunuh orang, seksa orang, rampas harta benda orang. Maknanya zalim kepada pihak lain. Yang keduanya dipanggil kepada zalim diri sendiri. Hak tu lebih bahaya. Apa maksud menzalimi diri sendiri? Sesuatu perbuatan zalim yang kita buat kepada orang, penyebab kita akan disiksa di dalam kubur, penyebab kita akan disiksa ke dalam neraka. Begitu juga bila buat zalim kepada diri sendiri, dengan kita melakukan sesuatu dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi dosa syirik, menyebabkan kita akan dimasukkan dalam neraka. Bukan itu sahaja, khalidina fiha abada, dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sebab itu para ulama tafsir menyebut di dalam mentafsirkan ayat ini, inna syirka la zulmun azim. Dia kata samahu zulman zalama bihi nafsahu. Dinamakan syirik ini sebagai suatu kezaliman kerana seseorang yang melakukan syirik, dia telah menzalimkan diri dia. Penyebab perbuatan syirik itu dia dihumban dalam neraka. Bahkan lebih teruk daripada orang tinggal sembahyang, puasa, zakat, haji dan juga ibadah-ibadah yang lain. Sampai kekal dalam neraka lah. Besar tak besar dosa syirik itu? Sebab tu Luqmanul Hakim kata, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu dosa yang paling besar, menyebabkan seseorang itu kekal di dalam neraka. Jadi kita tengok hadirin sekalian, banyak ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut tentang bahaya syirik. Di antaranya lagi apa? Tadi di dalam surah Luqman ayat 13. Di dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampun. Sebab apa kita terjemahkan tidak akan mengampun? Maknanya ini fi'il mudhari'. Tidak akan sekali-kali mengampun an yushraka, sesuatu yang syirik, disyirikkan dengannya dengan Allah Ta'ala. Sesuatu perbuatan yang menyebabkan jadi syirik, Allah Ta'ala tak ampun. Wa yaghfiru ma duna dzalik,
Dan Allah Ta'ala ampun selain daripada dosa syirik. Liman yasha'u, bagi sesiapa yang dikehendaki. Sebab apa disebut liman yasha'u? Tak semestinya seseorang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Sesuai kepada Allah. Memberi keampunan adalah hak mutlak milik Allah Ta'ala. Sama ada dia nak ampun ke tak ampun, terpulang kepada dia. Tak mestinya dia ampun dan tak semestinya dia tidak ampun. Di situ nak menunjukkan bahawa kena ada perasaan ataupun sifat rajak, pengharapan kita kepada Allah. Walaupun kita berdoa, kita bertaubat, bermunajat kepada Allah Ta'ala, dalam waktu yang sama kita harap Allah Ta'ala terimalah taubat kita. Terimalah, maknanya kesalahan yang kita buat itu supaya Allah Ta'ala ampun. Maknanya kita mengharapkan. Sebab itu dia kata liman yasha', bagi sesiapa yang dikehendaki. Dan ada di sana di kalangan orang yang Allah Ta'ala tak ampun dosa dia. Di antaranya dia, bila dia minta ampun, dia mengharapkan Allah Ta'ala mungkin tak terima taubat aku ni, aku dosa aku terlalu banyak. Dia bertaubat, tetapi dalam waktu yang sama dia tidak mengharapkan keampunan. Dia buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Yang tu tak boleh. Bila kita bertaubat, berdoa, kita harap Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima. Wa man yusyrik billah, barang siapa yang syirik kepada Allah, yakni menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, faqad iftara ithman 'azima, sesungguhnya dia telah melakukan satu kedustaan dan dosa yang besar. Sebab apa dia kata dusta, tipu? Pertamanya perbuatan syirik, iaitu menyekutukan Allah. Bila menyekutu, dia menganggap ada kuasa yang lain setaraf dengan Allah. Tipu benda tu. Dia merasa pokok kayu ke, jembalang ke, jin ke, apa ada lagi? Wali ke, ulama ke, kubur ke, benda tu boleh memberi manfaat. Sedangkan dalam Quran kata la yadurrukum wala yanfa'ukum. Semua benda-benda syirik itu tidak memberi manfaat dan mudarat. Tu Allah Ta'ala kata tipu. Faqad istara ithman 'azima. Orang yang menganggap sesuatu itu berkuasa seperti Allah, maka tipu. Tapi masih lagi orang menganggap ada makhluk yang berkuasa seperti Allah. Sesuatu bahan, sesuatu benda, sesuatu perkara yang pelik, boleh menyembuhkan, boleh memberi sesuatu, boleh menyempurnakan ataupun menyampaikan hajat. Ya Allah, Allah Ta'ala kata terang-terang benda tu tipu. Kita baca dalam Quran kan, dialog antara Nabi Ibrahim dengan ayah dia Azar dan juga kaum dia. Kenapa kamu bersembah berhala? La yanfa'ukum wa la yadurrukum, tidak memberi manfaat dan mudarat kepada kamu. Waktu mari pula ayat ufil lakum, tinggalkanlah benda ni. Lepas tu hadirin sekalian, kaum dia marah kepada dia. Kamu hidangkan makanan dan minuman, tak kurang pun, tak luak pun, adakah berhala itu makan minum? Sebab tu dia kata tipu. Allah Ta'ala kata tipu. Orang yang menganggap berhala itu Tuhan, dia melahirkan suatu perasaan kasih, rindu, sayang, cinta, takut kepada berhala, kepada Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata tipu. Siapa yang syirik kepada Allah Ta'ala tipu. Benda itu tak boleh memberi sebarang manfaat dan sebarang mudarat. Jadi ayat yang kedua ini ayat yang ke-48 surah An-Nisa. Yang ketiga, walaqad uhiya ilaika, sesungguhnya diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum engkau. Siapa dia? Nabi-nabi dulu lah. Sebab dia kata, bila dikatakan bagi kami telah mewahyukan kepada engkau dan orang-orang yang sebelum engkau, maka orang yang dapat wahyu adalah nabi ataupun nabi lagi rasul. Maknanya selain daripada Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala juga menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, lain asyrakta, wahai Muhammad, sekiranya kamu syirik. Nabi Muhammad tak akan syirik sekali-kali. Di sini kalau kita belajar tafsir, dia panggil fardu takdir. Andai kata Rasulullah tak akan syirik sekali-kali. Kalau dia syirik, semua umat dia akan syirik lah. Dia nak bagi tahu pengajaran kepada umat kesan, hasil ataupun bahayanya syirik. Sekiranya kamu syirik, la yahbatanna amaluka,
nescaya terbatallah amalan kamu. Maka Nabi SAW pun apabila dia syirik kepada Allah, segala amalan dia, sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, bersedekah, segala kebaikan-kebaikan yang dia buat, semua terbatal. Tadi kita sebut kan, kalau batal sembahyang, sembahyang tu je batal, sembahyang lain tak batal. Kalau batal puasa, puasa tu je batal, puasa yang lain-lain tak batal. Tapi besarnya kesalahan syirik ini, dahsyatnya kesalahan syirik membatalkan semua jenis ibadat. Bahaya tak bahaya? Membatalkan semua jenis ibadat. Bukan itu sahaja, wala takunanna minal khasirin. Nescaya kamu di akhirat nanti termasuk daripada kalangan orang yang rugi. Rugi macam mana ulama kata? Ulama-ulama tafsir sebut dihumbankan ke dalam neraka bersama dengan orang kafir dan segala ibadatnya tidak dinilai diterima oleh Allah. Macam di dalam ayat yang lain, haba'an mansura. Allah Ta'ala bagi perumpamaan ataupun contoh kebajikan-kebaikan yang dibuat oleh orang kafir ni, dia punya ibadat, dia punya amalan seperti debu-debu yang berterbangan, tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya, dosa apakah yang paling besar? Maka beliau menjawab, sahabat-sahabat ni sebut dosa takut dah, susah hati, bimbang, khawatir. Bila sebut dosa takut, sebab dia tahu kesan daripada dosa penyebab diazab di dalam kubur, kesan di dalam dosa menyebabkan dihumban dalam neraka, dia tahu. Tapi dalam kalangan banyak-banyak dosa tu, dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah jawab apa? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah. Maknanya ada sekutu, ada Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Padahal dialah yang semata-mata yang menciptamu. Allah Ta'ala lah semata-mata, bukan ada Tuhan lain. Ada yang lain menjadikan kamu atau mencipta kamu. Tapi kamu ada syirik pula kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala yang buat kamu, itu dosa yang paling besar, iaitu dosa syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Pertanyaan yang kedua dalam bab syirik ini, apakah syirik besar itu? Jawaban, syirik besar adalah beribadah kepada selain Allah. Dalam pelajaran ataupun pengajian kuliah yang lalu, kita dah belajar tentang ma ma'nal ibadah. Apakah ini maksudkan dengan ibadah? Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah minal aqwal wal af'al kas-salah waz zakah waz zibhi wan nazri wa ghairi dhalik. Ibadah-ibadah itu adalah merupakan sesuatu perbuatan ataupun perkataan yang Allah Ta'ala sayang, yang Allah Ta'ala suka bila kita buat. Itulah ibadah. Sama ada di sudut perkataan kita, perkataan ni kita baca Quran ke, berzikir, berselawat kan, kita bercakap benda yang baik, maka Allah Ta'ala suka benda tu, maka ibadah. Ataupun perbuatan, dibuat contohnya sembahyang ke, zakat, kita sembelih korban kan, ataupun sembelih binatang biasa lillahi ta'ala, itu pun dipanggil ibadah. Okey, dalam isu ibadah ni kita jelas terang, sesuatu perkataan, perbuatan yang Allah Ta'ala suka, yang Allah Ta'ala sayang, itu dipanggil ibadah. Yang kedua, ibadah-ibadah itu mestilah semata-mata dipersembahkan kepada Allah. Kita buat ibadah tu lillahi ta'ala. Syarat untuk diterima sesuatu ibadah tu ada 3 syarat kan? Yang pertamanya beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatu firdausin, lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maknanya beriman dulu. Yang keduanya ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang ketiganya muwafaqatur rasul. Kita buat tu sesuai dengan apa yang Nabi buat. Ibadat-ibadat ni sebelum kita buat, Nabi buat dulu. Nabi lah yang menjadi contoh kepada kita di dalam semua ibadat. Jadi tak boleh lari lah, tak boleh kita nak elak. Ibadat itu mesti dicontohi daripada Nabi. Dia kata
Syirik itu besar. Syirik besar adalah beribadah kepada selain Allah, seperti menyeru ataupun berdoa kepada selain Allah. Tengok sesuatu benda yang pelik. Orang dulu dia berdoa, minta hajat kepada batu, kepada pokok kayu, kepada jin, jembalang, apa-apa sahaja. Benda yang dia rasa dapat memberi faedah, dapat memberi munafaat, dapat menolak mudarat dia. Lalu dia berdoa. Itu juga termasuk di dalam syirik. Sekarang ni dia tahu dah, kalau doa kepada pokok kayu, minta kepada jin, syaitan tu syirik. Banyak orang tahu. Tetapi tanpa dia sedari, dijadikan sebagai suatu wasilah. Benda tu kami sebenarnya berhajat kepada Allah Ta'ala juga. Macam pergi, kita kata berdoa, pergi ke kubur wali-wali Allah Ta'ala. Macam mana ni ada satu golongan, dia kata tindakan kita tu jadi syirik. Sedangkan kita tahu kubur tidak boleh memberi manfaat. Wali tidak dapat memberi manfaat. Yang dapat memberi manfaat ada Allah. Ini wasilah sahaja, kan dalam Quran ada sebut. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa bataghul ilaihil wasilata. Takutlah kepada Allah, carilah wasilah. Ini wasilah. Macam mana tuan-tuan? Hak jenis sesat pun guna ayat Quran juga. Hak jenis merapu pun guna ayat Quran juga. Hak jenis tunggang langgang pun guna ayat Quran juga. Sebab tu kita kena faham Quran, boleh cantah balik pendapat-pendapat, pandangan-pandangan yang sesat yang mengarut macam ni. Sebab sebahagian daripada orang kita yang duduk mengaji, percaya Quran. Kan kita nak kembali kepada Quran hadis, dia percaya Quran. Suruh ambil wasilah. Macam ayat yang kita baca pada 2 bulan lepas, wa'budillaha hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sehingga datang keyakinan. Kami dah yakin kepada Allah, apa perlu sembah? Sembahlah Allah, Quran kata, sehingga datang keyakinan. Kami dah yakin kepada Allah, tak perlu ibadat lagi. Dia ambil ayat Quran juga. Jadi dulu kita dah terang maksud sehingga datang keyakinan, sehingga datangnya kematian. Dah mati baru tak payah sembah. Itu maksudnya. Jadi di dalam ayat yang kita bacakan tadi, wasilah di situ maknanya perantaraan di sudut ibadat. Carilah wasilah untuk takut, untuk berdekatkan kepada Allah melalui ibadat-ibadat. Bukan ambil makhluk sebagai wasilah untuk mendampingkan kita kepada Allah. Kalau tidak, jadi macam orang kafir di Mekah. Kenapa kamu sembah berhala? Kami tak menganggap dia Tuhan pun, illa linukarribuna ilallahi zulfa. Dia bukan Tuhan. Berhala ni bukan Tuhan. Berhala ini adalah perantaraan kepada Tuhan. Dia bawa kami punya ibadat, kami punya persembahan, kebajikan, kebaikan kami dibawa kepada Allah. Perantaraan je, wasilah je, bukan dia sebagai Tuhan. Sama tak? Kami pergi ke kubur wali apa semua ni, duk minta kepada wali ni, kami tak anggap pun sebagai Tuhan. Kami pun mengaji akidah, kami pun tahu benda ni. Kalau minta kepada makhluk, syirik. Tapi kami ni siapa? Kita ni siapa? Jauh dengan Allah Ta'ala. Dia ni orang yang dekat, hampir dengan Allah Ta'ala. Jadi apa masalah kita ambil dia sebagai wasilah? Dia faham macam tu. Hak ni yang duk berlaku. Nak kata dia berdoa terus minta kepada makhluk, dia kata ini syirik. Yang tu sama dengan orang yang belajar akidah ini. Sama. Tetapi dia minta kepada Allah, cuma itu sebagai perantaraan. Nampak? Jadi dalam Al-Quran cukup bahaya. Banyak ayat-ayat cerita tentang masalah bahaya syirik, bahaya kafir, bahaya perantaraan-perantaraan ni. Yang ni kita kena bongkarkan tuan-tuan. Zaman sekarang ni perantaraan itu. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala buka tawaran, sebab tu kena belajar melalui Quran. Allah Ta'ala tak tuntut, tak minta perantaraan untuk meminta sesuatu hajat kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi bulan puasa orang duk tadarus baru ni kan, baca Quran jumpa tak ayat ni? Ayat ni jumpa ke tak? Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, kalau orang tanya tentang aku, cerita aku hampir. Aku akan memperkenankan, memakbulkan siapa-siapa yang berdoa kepada aku. Tak yakin ke kepada ayat Quran? Boleh buat andaian kita ni jauh dengan Allah Ta'ala, kena ada perantaraan orang lain pula, pihak lain pula. Bahaya tuan-tuan. Tanpa disedari, kita takut
Kita tidaklah mentakyinkan. Ini secara live ni kan. Kadang-kadang orang salah faham, nak tuduh orang syirik lah, nak tuduh orang kafir lah, nak tuduh orang neraka. Kita tak tuduh orang. Kita nak menceritakan, kita nak melahirkan kebimbangan. Takut jadi. Sebab orang yang berpegang kepada akidah salah ni bukan menuduh orang neraka, sesat, kafir, tak. Kita baca untuk muhasabah diri kita. Sebagaimana yang Allah Ta'ala peringatkan kita dalam Quran, Nabi peringat kita dalam hadis, golongan salah memperingatkan di dalam kitab-kitab mereka bahaya syirik. Sekadar tu je, bukan kita tuduh orang. Masalah akidah orang dia dengan Allah Ta'ala. Kalau sekiranya benda tu ada takwil, kecuali dia nampak sembah berhala terang-terang macam tu, dia sembah berhala, hak tu terang, tak ada takwil. Kalau ada takwil, serahlah kepada Allah Ta'ala tentang akidah dia. Cuba kita nak cerita kepada masyarakat apa perlu perantaraan. Sedangkan terang Allah Ta'ala buka tawaran yang seluas-luasnya. Siapa-siapa nak berdoa, berdoa lah, aku terima. Aku akan menyampaikan hajat. Nak minta ampun, mintalah. Aku akan menghapuskan dosa-dosa, memberi keampunan kepada dia. Cukup jelas ayat Quran ni. Tapi itulah masalah tuan-tuan dalam masyarakat. Quran ni tinggi, jangan mengaji Quran, hadis takut jadi sesat. Saya banyak dengar ayat tu. Jangan mengaji Quran, mengaji hadis ni takut jadi sesat. Hak tu dah banyak kali lah kita ulang kan. Kok mana kata jadi sesat? Kadang-kadang dia bercakap pun taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima. Nabi sebut dua perkara, Nabi tinggal dua perkara Quran hadis. Selama mana tuan-tuan pegang kepada dua perkara ni tak akan sesat selama-lamanya. Tapi bila orang mengaji Quran hadis dia takut pula. Dia menghasut, menakut-nakutkan orang ramai supaya jangan belajar Quran hadis. Okey, dia kata di sini apa dia? Mencari keberkahan daripada orang yang mati. Ni banyak cari berkat ambil orang mati. Ataupun meminta tolong kepada orang yang hidup tapi ia tidak hadir. Orang duduk belah mana tu? Kuala Lumpur ke? Duduk di Yaman ke? Di mana? Tarim. Mana satu tempat yang kata dia semua ramai ribu-ribu wali di situ kan? Contohnya kan. Minta kepada benda yang gaib ataupun sesuatu yang tak ada. Itu dia sesuatu yang membawa kepada syirik. Ataupun apa dia? Buya? Tak apa ya. Sebab kita tak minta kat dia. Sebab kita minta kepada Allah. Kita tak ingat sebab apa tak ingat? Sebab kita tak minta kat dia, kita minta kepada Allah. Ataupun meminta tolong kepada orang yang hidup tapi ia tidak hadir, tidak mendengarnya. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Di sini dia terjemah maknanya beribadah. Ataupun dia kata sembahlah Allah. Beribadah maknanya sembah tu maknanya beribadah lah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesuatu perbuatan yang kita lakukan, yang kita persembahkan itu tidak ada tujuan dan maksud yang lain daripada mempersembahkan kepada Allah Taala. Dan Nabi SAW bersabda, akbarul kabairi al-isyraku billah. Dosa terbesar daripada kalangan, dari dosa yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah. Tadi kita sebut beberapa ayat Quran, terlalu banyak ayat Quran menceritakan tentang bahaya syirik. Yang keduanya daripada hadis Nabi SAW. Pertanyaan yang ketiga, apakah syirik itu ada di kalangan umat Islam saat ini? Sekarang ni ada orang buat syirik tak? Sebab dalam Quran ni, dalam hadis duk cerita zaman Nabi, orang Quraisy ni sembah berhala, sembah tokong. Mereka sembelih seekor binatang mempersembahkan kepada Lata wal Uzza. Bila sembelih binatang kan, berhala ni banyak kan, 360 berhala. Dalam banyak-banyak berhala itu, dia ada berhala yang besar, namanya Lata dan juga Uzza. Dia ketua bagi segala-gala berhala, ketua bagi segala tuhan-tuhan, tuhan-tuhan yang dianggap oleh mereka lah. Jadi bila mereka sembelih unta ke, kambing ke, mereka baca apa? Bismillati wal Uzza, dengan nama Tuhan berhala Lata dan juga Uzza, lalu sembelih binatang. Setelah binatang itu disembelih, lalu diletak depan berhala tu, jamu berhala lah jamu Tuhan.
Hak tu aduh sekarang ni dia tak buat tu, dia tak limau. Tak buah nenas kan, tak buah apple, makanan. Tapi dia tengok ada orang juri, letak yang limau plastik pula sekarang ni. Dia pun cerdik dah. Asal-asal daripada dulu juga kesesatan ni. Kesesatan yang berlaku daripada sekarang ni, dia ada punca dia. Dia ada ambilan dia. Dia ada sanad sampai orang dulu lah. Jadi dulu kita kata ada syirik lah. Sekarang ni macam mana? Di dalam kitab kita ni dikemukakan satu soalan, sekarang ni berlaku syirik tak? Ada tak zaman sekarang ni? Jadi oleh kerana berlaku di zaman jahiliah begitu, lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, di antara binatang-binatang, benda-benda yang tak boleh kita makan, dia ada 4. Sebab itu 4 perkara ini sepakat para ulama, tak ada khilaf, perkara yang haram di dalam 4 mazhab. Pertamanya apa dia? Dia kata hurriman alaikumul maitatu, diharamkan kepada kamu makan bangkai. Bangkai ni semua mazhab kata haram. Wadamu, dan juga darah. Minum darah haram. Walahmul khinzir, babi ni semua kata haram. 4 mazhab kata haram. Sebab apa kita sebut 4 mazhab? Walaupun 4 mazhab banyak lagi selain 4 mazhab ni, mazhab-mazhab yang lain, tapi ini mazhab yang besar dan ramai pengikut. Yang keduanya, wa ma uhilla li ghairillahi bih, sesuatu sembelihan bukan kerana Allah. Kerana apa tadi? Dipersembahkan kepada Lat wal Uzza. 4 ni tak boleh makan. Jadi sebab apa? Sebab sembelihan itu bukan kerana Allah, tetapi kerana makhluk yang lain. Sebab itu dikata wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Oh, yang ketiga lah. Kau surat sebelah. Ya, dia kata ada. Sekarang ni ada tak orang syirik? Perbuatan syirik itu ada tak? Dalilnya dia kata terdapat dalam firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah sebahagian besar daripada mereka yakni daripada manusia, dan sebahagian besar daripada mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Beriman juga, tapi dalam waktu yang sama sembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Menganggap ada kuasa yang sama dengan Allah Ta'ala, yang boleh memberi munafaat kepada mereka, yang boleh memberi faedah kepada mereka, boleh mendatangkan mudarat, boleh mendatangkan munafaat. Kuasa lain daripada Allah Ta'ala yang mendatangkan mudarat dan juga munafaat. Sebab tu dia kata syirik ni akan berlaku sampai kiamat. Kalau di zaman Nabi SAW, ada di kalangan manusia menganggap ada kuasa lain sama dengan Allah yang boleh memberi munafaat, faedah kepada mereka, menolak mudarat, mendatangkan munafaat. Zaman tu ada. Zaman sekarang pun ada juga. Sampai bila? Sampai kiamat. Sebab itulah kita kena muhasabah diri kita, kita kena nilai balik sesuatu perbuatan yang kita lakukan itu adakah bertentangan dengan akidah Islamiah. Itu yang pertama, yang akidah. Yang keduanya di sudut syariat. Adakah bertentangan dengan syariat Islam? Kita bimbang sesuatu ibadat yang kita persembahkan kepada Allah Ta'ala, begitu penat, begitu letih, begitu banyak yang kita rasa, tiba-tiba tidak diterima oleh Allah, tidak dinilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthan. Hari kiamat tidak akan tiba sampai beberapa suku di antara umatku bergabung dengan orang-orang musyrik, dan hingga mereka menyembah berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik itu. Apa maksud talhaqu? Bergabung ini menghubungkan sesuatu perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang syirik kepada Allah Ta'ala, umatku akan buat lagu tu. Sesuatu perbuatan yang orang dulu-dulu buat kan, yang membuktikan, menunjukkan, yang mempamerkan perbuatan yang syirik kepada Allah Ta'ala, umatku akan tiru macam tu. Kalau dulu-dulu menganggap ada kuasa yang lain, adalah makhluk yang lain, boleh memberi manfaat dan juga faedah, sekarang ni pun macam tu lah. Ada di kalangan umat Muhammad buat macam tu. Sebab tu kita sebutkan tadi,
syirik ini akan berlaku sehingga kiamat. Jadi cuma kita nak kena jaga, kita kena waspada supaya tidak terjatuh daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Di sudut umumnya orang nampak syirik tu sembah berhala je. Syirik tu sembah berhala je. Duk nampak satu tu je. Sedangkan kalau kita tengok dalam kitab-kitab akidah, khususnya dalam Quran dan hadis, meletakkan sesuatu yang lain berkuasa, mempunyai power, boleh memberi sesuatu, menunaikan sesuatu hajat pun adalah syirik walaupun kita tak sembah dia. Pertanyaan yang keempat, apa hukum berdoa kepada orang yang mati ataupun orang yang hidup yang tidak hadir? Dia duduk bahas benda tu. Sebab apa? Sebab benda tu berlaku di dalam masyarakat. Jawapan, berdoa kepada orang yang mati ataupun mereka yang tidak hadir adalah sebuah bentuk syirik besar. Maknanya syirik lah. Kita menganggap makhluk ataupun orang dapat memberi manfaat ataupun faedah yang boleh menunaikan hajat-hajat manusia. Allah berfirman, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Jadi hak disembah, hak dipuja tu tak dapat memberi mudarat dan manfaat. Tak dapat memberi mudarat dan manfaat. Selain Allah. Sebab itu jika kamu berbuat demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk daripada kalangan orang-orang yang zalim. Tadi kita dah sebut sebab apa disebut dengan perkataan zalim. Maknanya seseorang yang syirik, dia telah menzalimi diri dia. Dengan tindakan syirik itu, penyebab diri dia akan dihumban ke dalam neraka. Bahkan bukan masuk dalam neraka je. Kita dah baca kan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seringan-ringan siksa neraka itu seorang yang diberi pakai satu jenis daripada kasut neraka. Rajulun mutana'alun bina'lain hatta yaghli minhuma dimaru. Seseorang yang diberi pakai satu jenis daripada kasut neraka. Dengan kepanasan kasut itu, itu seringan-ringan sehingga menggelegak kepala dia, menghancurkan seluruh tubuh badan dia. Cuba bayangkan, maknanya seberat-berat siksa neraka. Bukan sahaja berat, bahkan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Dan janganlah kamu menyembah apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Dan Nabi SAW bersabda, Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang mati sementara berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan. Tandingan maknanya ada kuasa yang lain sama dengan Allah Ta'ala, ada sekutu. Dia mensyirikkan Allah, menduakan Allah, maka dia akan masuk neraka. Banyak peringatan dalam Quran, dalam hadis ni bab syirik ni banyak. Allah Ta'ala bagi peringatan, Nabi memberi amaran supaya jangan syirik. Kesannya terlalu besar. Pertanyaan yang kelima, apakah berdoa itu termasuk suatu bentuk ibadah? Jawapan, ya, berdoa adalah suatu bentuk ibadah. Jadi kita duk berdoa banyak-banyak tu, itu masuk dalam ibadah lah. Kalau kita kata sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya ibadah, berdoa tu beribadah. Jadi walaupun bagi kita tidak berdoa secara beramai-ramai, tapi jangan tak doa terus. Yang sunnah nabinya maknanya masing-masing. Selalu kita bahas dalam amalan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Pertamanya dia tidak sunnah berdoa ramai-ramai ni kat tangan kan, doa amin seorang imam baca doa, yang lain doa amin, bukan sunnah Nabi. Dan bukan merupakan amalan sahabat. Dan juga Imam Syafi'i menyebut di dalam Al-Um,
Perkataan dan Imam Syafi'i ini dinakalkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi di dalam Baharul Mazi. Dia kata aku lebih suka apa yang berlaku di zaman Nabi. Sebab apa Imam Syafi'i buat kesimpulan macam tu? Pertamanya, dia tidak sunnah, hak tu kena jelas. Yang keduanya, hajat kita ni adakah sama? Malam ni ada beberapa orang. Hajat orang ni, orang pertama, kedua, tiga tu sama je. Sebab tu seorang berdoa, hak lain semua amin. Hajat kita berbeza. Setiap orang ada hajat masing-masing, ada masalah masing-masing. Masalah kita ni bukan sama. Selain daripada dia bukan merupakan sunnah, dia adalah merupakan bahawa hajat yang dimiliki oleh manusia itu tidak sama. Masing-masing memerlukan Allah. Bukan saja imam memerlukan Allah. Kalau imam tidak berdoa, adakah kita tidak berhajat kepada Allah? Hadirin sekalian, kita kena ingat, nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita ni terlalu banyak. Kita tak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah Tuhanku, lahirkanlah aku di atas muka bumi. Hak tu tak pernah doa. Bila kita jadi pula dihidupkan oleh Allah Ta'ala atas muka bumi, kita tak pernah berdoa, ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku orang Islam yang beriman kepada Allah. Tak pernah doa juga. Semua adalah merupakan suatu anugerah, suatu rahmat daripada Allah. Nikmat yang paling besar iman dan Islam lah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak bilang, kamu nak kira nikmat Allah Ta'ala, tak boleh kira. Banyak sangat. Jadi, bagi melahirkan kesyukuran setiap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi, dan yang keduanya, kita banyak hajat kepada Allah Ta'ala. Jadikan kita ini orang Islam yang istiqamah sampai kita mati. Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kamu kepada Allah sebenar-benar takut, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Kita minta Islam kita ni pegang sampai ke mati. Syariat agama Allah Ta'ala, sunnah Nabi ni pegang sampai ke mati. Jadi maknanya secara kesimpulan, hajat kita banyak dengan Allah. Hajat di antara satu sama lain tak sama. Masing-masinglah berdoa kepada Allah. Walaupun tidak secara berjemaah, kita balik rumah ke, kita qiyamul lail ke, berdoa banyak-banyak kepada Allah. Sebab masing-masing mempunyai hajat kepada Allah. Sama ada hajat yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulu jahannama dakhirin. Dan Rabbmu, yakni Tuhanmu, berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Tengok Allah Ta'ala buat tawaran. Allah Ta'ala pujuk kita, rayu kita supaya doa kepada Allah Ta'ala. Ada pun makhluk-makhluk yang lain dia tak suruh pun. Kenapa yang kita duk pulung, duk berdoa, mana mencari hajat, merasakan mereka dapat memberi sesuatu manfaat. Allah Ta'ala duk pujuk, rayu supaya berdoa kepada dia. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada beribadah kepadaku. Ibadah di sini maknanya doa. Ada tempat ibadah, makna termasuk ibadah-ibadah yang umum. Di dalam bab ini ibadah adalah doa. Kalau kita kurang doa, kita sombong Allah Ta'ala. Setengah orang ada juga, dia berfahaman dalam ilmu pengajian dia, Allah Ta'ala tahu apa hajat dia. Allah Ta'ala tahu dah apa yang kita nak, buat apa kita minta. Dalam hati kita Allah Ta'ala tahu. Tak perlu dan doa kepada Allah Ta'ala. Semua hajat Allah Ta'ala tahu. Ada orang jenis pengajian macam tu. Semua dah Allah Ta'ala tahu. Relax tak payahlah kita nak berdoa kepada Allah Ta'ala. Tetapi dia bertentangan dengan sunnah Nabi. Walaupun Allah Ta'ala tahu hajat kita, kita tak minta. Kalau kepada orang pun kita minta, nak sesuatu hajat kita kepada dia, Allah Ta'ala yang Tuhan kepada semua makhluk, lebih-lebih lagi kita kena minta, kena merayu, kena berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memang suruh pun kita minta kepada dia. Dan menjadi sunnah Nabi. Kalau ikut-ikut, Nabi ni dia buat apa sahaja yang Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala lebih tahu apa hajat Nabi. Tak, dia banyak berdoa kepada Allah.
merayu kepada Allah. Sampai nangis-nangis Nabi ni. Kalau kita tengok di dalam peperangan apa dia? Peperangan Badar ni dalam hadis sebut dia angkat tangan begitu tinggi. Maknanya bersungguhnya hajat berdoa. Selendang yang duduk atas bahu Nabi ni sampai terjatuh ke bawah. Nabi ada satu ketika itu, ketika dia berdoa tu, tangan baju Nabi, tangan jubah ni kecil kan. Ada jubah-jubah yang dalam dunia ni, tangan baju, tangan jubah dia besar tu. Tuan-tuan pernah tengok tak? Jubah orang Sudan. Dia kan macam ni. Macam tu. Bila angkat tangan, dia jatuh ke bawah. Tuan-tuan tengok orang Sudan lah. Tengok Ustaz Abdullah Iraqi. Tengok jubah dia macam mana. Cuba suruh dia berdoa. Mesti jatuh ke bawah kan. Nak ceritanya, kalau macam tu tak jatuh kan. Dia mesti angkat tinggi. Kalau tengok Ustaz Abdullah Iraqi, jubah dia tu, jubah orang Sudan lah tu. Jadi Nabi angkat tinggi. Maknanya nak menunjukkan begitu berhajat dengan Allah. Ya Allah. Sepatutnya dia niat dalam hati ya. Sebab Allah Ta'ala tahu hati dia. Dia nak apa? Nak menang di dalam peperangan. Allah Ta'ala tahu, relax sudah. Tak, dia berdoa. Nak menunjukkan kita ni hamba Allah. Ini buat macam kita ni tuan. Buat kita bos, tak payah minta. Tak boleh. Bukan sunnah Nabi. Nabi ni berdoa betul-betul kepada Allah Ta'ala. Kita tengok bersungguhnya Nabi berdoa. Walaupun dia tahu, dalam waktu yang sama Allah Ta'ala tahu apa hajat dia, apa keperluan dia, apa kehendak dia. Berdoalah kepada Rabbmu, dia kata, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri daripada beribadah kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Maknanya kita tak boleh sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian daripada ciri orang yang sombong ni maknanya tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau gitu orang tak berdoa ni masuk neraka. Kita tak kata lagu tu. Allah Taala cerita orang yang sombong. Menentukan syurga neraka ni adalah hak mutlak Allah Taala. Cuma Allah Taala bagi amaran jangan kita jadi sombong. Sebahagian daripada bukti orang yang sombong ni kurang minta kepada Allah. Dan Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Ibadah ini adalah sesuatu yang kita sebutkan tadi, tindakan perbuatan untuk mendampingkan, mendekatkan, mentakarukkan diri kita kepada Allah. Doa itu sendiri beribadah. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Dulu kita bahaskan dalam masalah tahajud kan. Apakah masuk tahajud? Termasuklah kita qiyamul lail dengan cara berdoa. Doa dia tak semayang. Tak semayang sunat, tak baca Quran, tak berzikir. Dia bangun tengah malam dia berdoa. Paling baik dia ambil semayang. Dipanggil tahajud juga. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maknanya tahajud tarkul hujud. Tinggal tempat tidur beribadah. Itu dipanggil tahajud. Majoriti ulama berpendapat tahajud itu maknanya qiyamul lail, bangun malam tinggal tempat tidur beribadah, itu panggil tahajud. Bukan nama bagi jenis sembahyang. Walaupun segelintir daripada kalangan ulama kata tahajud tu nama sembahyang tahajud. Tetapi majoriti ulama tafsir, ulama hadis, ulama fiqh, termasuk ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, tahajud itu satu jenis ibadah kepada Allah. Bukan nama bagi sembahyang tahajud. Untuk faham dengan lebih jelas, di dalam hadis Nabi SAW, bila orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kana salatu Rasulillah SAW fi Ramadan? Bagaimana cara Rasulullah sembahyang dalam bulan Ramadan, dalam sembahyang malam? Rasulullah, lalu Aisyah jawab, sama ada dalam bulan Ramadan ataupun di luar daripada bulan Ramadan. Wala tas'alni an husnihinna wa tulihinna. Tu yang Aisyah kata sembahyang 8 tu, 4 jadi 8, lepas tu tutup dengan 3. Tang mana dia letak sembahyang tahajud tu? Tang mana dia letak sembahyang tahajud? Sebab dalam Quran suruh Rasulullah bertahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi. Dhamir tu mufrad kepada Rasulullah. Suruh Rasulullah bertahajud. Tapi dalam hadis mana Rasulullah sembahyang tahajud? Kalau kata tahajud nama bagi sembahyang, menunjukkan tahajud bukan nama bagi sembahyang. Dia suatu qiyamul lail, ibadah di malam hari. Kita bangun daripada tempat tidur, kita beribadah kepada Allah, itulah yang disebut sebagai tahajud. Dia kata ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu sendiri adalah merupakan ibadah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.